Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita tengok contoh nombor 20 daripada buku teks Tatan 5 matematik tambahan muka surat 68. Okey, masih lagi di bawah tajuk pembezaan. Okey, yang ni melibatkan apa? Menyelesaikan masalah melibatkan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung dan mentaksir penyelesaian tersebut. Okey, tengok kita kena faham situasi soalan ni dulu. Okey, kalau kita baca soalan ni, okey, cuba seorang baca soalan ni. Bacalah. Bangun. Tak payah bangun, tak boleh duduk je lah. Bangunlah. Okey. Okey, baca. Raja? Raja di sebelah menunjukkan sebuah bekas isi air yang membentuk kon dengan jejari 5 cm dan tinggi 12 cm. Didapati bahawa air tersebut mengalir keluar melalui lubang kecil di hujung bekas berkadar tetap 4 cm kuasa 3 S kuasa 1. Cari kadar perubahan kedalaman air di dalam bekas itu apabila kedalaman air ialah 3 cm. Betul pada 4 angka berarti. Okey, faham tak soalan dia? Tak faham kan? Okey, petua yang pertama, awak highlightkan nombor. Mana nombor? Saya ajar awak teknik Setiap belajar ni kena teknik. Nombor dia apa? 5, iaitu jejari. Tinggi. So jejari dia 5, betul? J dia 5. Tinggi H lah, height. T ke H? H lah, height height tinggi. Orang putih sikit. Tinggi dia 12. H dia 12. Okey. Kemudian apa lagi nombor? 4. 4 ni maksud dia apa? Okey, kadar tetap apa? Kalau kadar mestilah terhadap T. Terhadap T tu apa? Sentimeter padu. Sentimeter padu apa? Isi padu lah kan? Betul? Sentimeter padu maksud dia? Isi padu. Isi padu V lah, volume. Nak putih juga. Okey, volume. So, volume bagi kon apa? Volume bagi kon dia tak bagi dalam vektor 1/3 pi R kuasa 2 darab H, height. Okey, itu isi padu kon. Okey. Maksud dia kalau dapat isi padu kon senang je. Ni adalah bulatan. Bulatan adalah pi J kuasa 2, betul? Pi J kuasa 2. J ke R? Kau guna J ke R? Radius ke J? Kalau J, J lah. Jangan confuse. Okay, J J. So, isi padu, luas bagi bulatan adalah pi J kuasa 2, betul? Kalau silinder, berapa? Darab T ataupun H. Nampak tak? H ke T? Nak guna H ke T? Kalau Melayu, masa Melayu lah. Kalau ni kejap putih, kejap Inggeris. Okay, so T. Jadi, ni adalah T. Time, tinggi. Time pula masuk. Tinggi So, pi J kuasa 2 T. Alright. So, kalau bulatan pi J kuasa 2, betul? Kalau silinder, luas isi padu silinder adalah pi J kuasa 2 darab T. Betul? Okey, kalau kon ada 3. 1, 2, 3. So 1/3. Settle. Isi padu kon. Faham? Tu kita dah faham lah tu. Okey, dapatlah 1. Tapi bagi formula dapat tak markah? Tak dapat, siapa nak bagi? Bagi formula je, siapa nak? Kita bukannya robot, suruh hafal. Okey, gantikan maklumat pada formula boleh dapat markah. Faham? So, V adalah volume. Okey, volume lah volume ataupun isi padu. Kan? Volume 1/3 pi J kuasa 2 T. Faham tak ni? Okey, macam mana nak repeatkan rumus? Faham? Okey, baca soalan dia. Okey, kita nak gantikan dengan nilai. Okey, kemudian dia kata didapati bahawa air tersebut mengalir keluar melalui lubang kecil di hujung bekas dengan kadar tetap. So 4 cm padu ni adalah apa? Isi padu. So kalau kadar dV d okey, pandai. So dV dt dapat apa? Tak boleh guna T masa. So kita wajib guna H. Okey. Okay, guna H H height, tinggi. Faham tak ni? Sebab T for time, masa. Faham tak? Tak ada hal H height. Kalau nak orang putih lah semua, kan? Ni R radius. Okay. Kalau nak orang putih semua, ni R. Boleh? Okay, faham tak ni? Ni D. R kuasa 2 Alright. So dVdt apa? 4. Okay, pandai tu. Okay, cari kadar maksudnya terhadap T kan? Kan? Perubahan dalam air. Dalam air apa pula? Mana dalam air?
Tengok gambar ni. Dalam air ni mana? Mana? Ni lah dalam air kan? Ni H. H ni dalam air. Faham? So cari apa? Pandai pun. Cari DH DT. Okey, tahu tak macam mana kita nak selesaikan daripada, inilah kaedah daripada soalan nak tukar kepada simbol. Faham? Faham tak? Ini petua dia. So, dia punya dalam adalah H. Height, tinggi. Dalam air kan? So, dia cari kadar perubahan kedalaman. Kalau kadar je terhadap apa? Terhadap time, masa. Betul tak? Kan kita dah beritahu kalau kadar je terhadap masa. Kadar je terhadap masa. Kadar perubahan A, DA, T. Kadar perubahan B, DB, D. Kadar perubahan C, DC, D. Kalau kadar perubahan kedalaman, kadar perubahan H, so DH. H adalah kedalaman. Faham tak ni? Dalam tu H. Okey, faham tak? So dia nak DH, DT, apa bondo kan? Sama dengan apa tak tahulah. Faham tak faham? Faham tak faham? Okey, macam mana kita nak? Okey, daripada V ni kita boleh dapat dV dH. Betul tak? Betul tak? Kita boleh dapat dV dH. Betul? Okey, kita boleh dapat dV dH. Okey, kita boleh dapat dV dH. Masalah dia sekarang, kita ada R yang mengganggu sini. Okey, itu yang dikebat tu. Tapi taklah, kalau awak dah selalu buat soalan bukan kebat lah. Masalah dia, kita ada apa? R. Kita tak boleh dapat dV dHR, tak boleh. Okey, kita mesti ada satu pemboleh ubah yang tak tahu. So macam mana kita dapatkan R tu? Okey, macam mana Okey, yang tu yang dikebat. Okey, so soalan ni kita cari kadar perubahan kedalaman air di dalam bekas itu apabila kedalamannya adalah 3. So, cari DH DT bila H dia sama dengan apa? 3. Kan? So, daripada soalan yang panjang-panjang, kita dah tukarkan kepada bentuk apa ni? Simbol matematik. Faham tak ni? Itu step pertama yang awak kena selesaikan. Soalan melibatkan pembacaan. Ni pembacaan lah, pisah. Setakat ni faham tak? Daripada soalan tu faham tak apa dia nak cari? Faham Okey, macam mana kita selesaikan? Okey, kita pergi ke step seterusnya. Macam mana nak selesaikan? Okey, bila kita ada dua pemboleh ubah, R dan H, kita wajib dapatkan R dalam sebutan H. Okey, macam mana kaitan dia? Tengok sini R dalam sebutan H Okey, ini H. Betul? Ni apa? Ni apa? Ni yang biru ni apa? Ni R ke ni? R pandai pun. R. Radius. Putih pula kan? Faham tak ni? So yang tu R, yang tu H. Bila kita dapat R dan H, okey, ini kita dapat dia punya apa dipanggil? Yang ni adalah dia punya sudut serupa. Okey, sudut serupa kita ambil warna apa? Warna biru dah. Okey, warna apa lagi nak? Pink. Nampak kau pink? Tak nampak. Kita ambil biru cair lah. Okey, tengok Awak tengok kalau kita buat satu sudut, okey, sudut ni dengan sudut ni besar ni dengan sudut ni sama tak? Ni macam ni. Sudut ni nampak ke biru tu? Okey, dengan sudut merah ni. Kan? Of course lah sama kan? Okey, bila sama, maksud dia kita boleh buat dia punya ratio, iaitu apa? R. Nah, ini kita padam balik. Dah lah topek sikit. Okey, kita buat ratio dia apa? R ni biru. R per berapa? 5. Pandai pun. Sama dengan H per pandai. Itulah dia punya nisbah. Awak dah belajar nisbah pada tingkatan? Dah lupa. Tahu apa? Menengah rendah kan? Tu yang tajuk paling susah kot. Kan? Nisbah lah tajuk paling susah. Bila awak tak atasi sampai MAT, terkutan kanting lah awak. Okey, so R sama dengan apa? R sama dengan 5H. Pandai. Siapa kata tak pandai? Cuma pemalih yo. 5 per 12H kan, tu bagi tahu pula. Betul kau? Malih nak buat latihan. Kan? Bila malah nak buat latihan, dah ada teknik, cubalah buat latihan, dapat tak So R sama dengan apa? 5 per 12. Faham tak ni? Inilah dia kebat yang ramai tak boleh buat tu. Okay, so R sama dengan 5 per 12 H. Okay, dah dapat. Buat apa? Ganti yang pandai pun. So V kita sini sikit.
V sama dengan 1/3 pi tu pi lah kan? Faham tak? Pi satu benda yang tetap. Apa pi? 22/7. Ada tak suruh guna? Tak guna kan? 22/7 boleh, 3.42 boleh. So pi biarkan pi, jangan sebut kalau tak. 1/3 pi. R tadi apa? 5/12 H kuasa 2 darab H. Inilah format SPM. Format yang kata NMAT tu susah. Inilah rahsia dia. Faham? Faham tak faham? Faham ke tak faham? Setakat ni faham tak? Faham kan? Okey lah tu. Cuma nak buat latihan. Wajib buat latihan. Okey, kita simplify, pemudahkan. 1/3 pi, ini algebra So 5/12 kuasa 2. 5 kuasa 2 berapa? 25. 12 kuasa 2. Pandai pun. H kuasa 2 lah. Kan? Okay. So pemudahkan lagi. Okay, kita tukar warna lain pula, warna biru bagi Cun. Okay, nombor dengan nombor. So V kita pemudahkan. Janganlah poning kepala. Pemudahkan lagi pula. Kan? Okay. So 1 darab 25. Kalkulator. 3 darab 1/4. 432. Tolonglah kalkulator. Saya tak hafal surface 1/4. Kan? Awak hafal kan surface 1/4? Tekan je kalkulator. So pi, betul? H kuasa 2 darab H. Pandai pun. So dapatlah V. Boleh? Boleh tak boleh? So nak buat apa seterusnya? Sama macam latihan sebelum ni. Yang awak hantar copek tu. Baguslah sebenarnya. Bila awak hantar cepat, so kefahaman awak dah meningkat daripada orang tak buat. Okay? Faham? Daripada sekolah lain tak buat. Okay? Sekolah kita semua buat. Okay, so bila kita bezakan dapat apa? V terhadap H, bezakan dapat dV. Pandai. dV dH. Ingat lagi tak? Ini pembezaan mudah. Wajiblah ingat. Jangan tanya orang lagi. Okay, macam nak buat? 3 darab 25 sebutlah 4. Saya tolong tulis yo. Kau tolong sebutlah. Kalau saya sebut, saya tulis, baik kau semua balik kampung yo. Kan? Cuti tu saya seorang yang ajar. Okay, so 3 darab 125/435 pi, betul? H kuasa janganlah salah. Kau dah buat kebat tetapi pembezaan mudah kau salah. Kan? Okay, salam lah. Kan? Okay, salamlah kepada matrik tambahan. Faham tak? Okay, faham tak faham? Faham tak ni cara dapat divide X? Faham tak faham? Yang tak faham tu buat latihan lagi. Okay, so H kuasa apa? H kuasa 2. Kenapa 2? Sebab kalau 1. Kuasa 2. Dah dapat DH, dV dH. Okay, faham tak ni? Faham ke tak faham? Okay, kita nak gabungkan. Sebelum ni banyak latihan kita buat dV dH, dV dt, dH dt. Okay, dapatkan betul rantai dia. Pandai pun. Itulah berkat buat latihan dengan cepat dan banyak. Sebelum ni faham tak? Faham tak? Terbukti kan buat latihan banyak kan? Cepat dengan banyak kan? Lagi senang faham. So apa tadi? DH dt sama dengan dV dH darab dV. Bagus, cuba. Boleh tak selesaikan? Tak boleh kan? Boleh tak boleh maksud dia apa? Salah so tukar yang lain pula. dV. Kita belajar daripada kesilapan. Kan sebelum ni awak dah buat latihan banyak. So mulakan dengan T lah kan? Boleh tak? Sebab T dengan T mana boleh potong. So mulakan dengan dV. Okay, dV dt sama dengan dV dH darab dH dt. So potong H dapatlah dV dt. Okay, betul tak betul rantai ni? Barulah betul. Faham kan? Pada masukkan. Macam mana nak masukkan?
Apa yang kita boleh ganti? Ni adalah DVDH. Gantikan DVDH. Okey, gantikan DVDH apabila H dia apa? 3. Faham tak ni? So gantikan. So 3 kurungan 25 per 432 pi. H dia berapa? H dia berapa? Pandai. 3 kuasa 2. Apa lagi boleh ganti? DVDT berapa? DVDT kat mana dia Amal? Kiri. Ganti sini 4. Faham? Okey, darabkan dengan DHDT. Faham tak ni? Faham ke tak faham? Senang ke susah? Senang. Okey, ambillah kalkulator. So selesaikan ni dapat apa? Jangan salah kira Kalau awak tak hafal Cephei 432, kan, tekanlah kalkulator. Dah sedar diri tak hafal Cephei 400 lebih tu, buatlah kalkulator. Okey, so dapat apa? So 4 sama dengan, selesaikan ni, 3 darab 25 per 432 darab pi. Pi adalah 22/7, ataupun tekan simbol pi pun tak apa. Darabkan dengan 3 kuasa 2. Okay, pastikan semua dapat soalan yang sama. Kau mana kereta? Kira lah, takut berhenti habis kau. Dah kira, jangan suruh kawan kira. Sampai so kawan tak nak kira kau. Okay, tak ada kawan nak tolong kira kan. Kalau tolong kira kan, kawan kena tangkap. Sebab bagi kawan tipu. Okay, semua kira, dapat apa? Berapa? 275. Betul? 275 per 56. Betul? Yang lain sama tak? Oi, seorang je kau yang ada kereta di dunia ni. Sama tak? Ataupun awak biarkan pi pun boleh. Pi adalah satu bentuk yang tetap kan. So biarkan pi. So 25 per 432 darab 3 darab 3 kuasa 2. Dapat apa? Cepat dapat apa? 25/16. Okey, dapatlah 25/16 pi. Siapa tak dapat? Oi, sonyap je, dapat ke tak dapat? Dapat sebutlah dapat. Mana saya tahu lah hati kau. Okey? Faham tak ni? Jangan sebut hati. Dapat. Saya tak boleh baca hati kau. So, apa dapat tak? 25/16 pi? Okey, dapat. Darab DHDT. So, DHDT sama dengan apa? Ni buat bawah kan? So, DHDT sama dengan 4 bahagi 25/16 pi. Ini senang lah ni algebra. 4 bahagi 25/16 pi. Faham tak ni? So dapat apa? Kalkulator lah. 4 darab 64/25 pi. 16/25 pi. Dapat apa? 64 per 25 pi. Bagi selesaikan pi tu. Ha? Apa? 8.0424. 8 point 0 point 8.0424. dapat tak? Dapat negatif. Okey. Okey ya. Jadi bila dia ke bawah, okey tuan. Cari kadar perubahan ke dalam air dalam bekas itu apabila kedalaman dia 3 betul kepada 4 Okey. Jadi dia kata didapati air tersebut mengalir keluar melalui lubang kecil bekas dengan kadar tetap. Bila air itu ke bawah, air itu makin banyak ke makin sikit? Makin sikit. Makin sikit. Jadi kadar dia makin berkurang. So negatif lah. Itu sebab tak sini negatif. Faham? Letak sini apa? Negatif. Sebab air itu ke bawah. Kalau air itu makin banyak jadi positif. So ni pun jadi negatif. Okey, dapat apa ni? So dapatlah negatif 64/25 pi. Betul? Betul tak? Biarkan ni pun tak apalah. Banyak mana jawapan kau kan?
Bukan pindah tu jadi negatif. Sebab apa negatif? Sebab air kurang. Air dia makin berkurangan. So negatif lah. Bukan pindah-pindah Okay, so dapat jawapan ni. Okay, diterima dalam bentuk pi. Ataupun awak selesaikan negatif 64 bahagi 25. Tekan dia pi tu. Dapat apa? Tekan gambar pi. Dapat apa? Negatif. Negatif. 0.8148. Dah siap. Boleh selesaikan pi ataupun boleh selesaikan ataupun tinggalkan pi. Okey, dapatlah negatif 0.814 8 4 ke 9. 9. Okey, gunakan dapat apa? 8149. 8148 lepas 8 apa? 7. So negatif 0.8149. Okey, bandai. Okey, 7 Boleh? So ayat sikit buat ayat dia. So dia kata maka kadar perubahan kedalaman air DHDT, kadar perubahan kedalaman air kan? Kadar perubahan kedalaman air. Okey? Dalam bekas itu apa? Ialah negatif 0.8149 cm per saat. H per T kan? Dan kedalaman air dikatakan menyusut pada kadar kedalaman air menyusut pada kadar 0. So kedalaman air juga menyusut pada kadar apa? 0.8149 cm sesaat. Dah siap. Ini buat ayat lah kalau dia suruh buat ayat. Kalau tak payah. Yang penting awak tahu DHDT adalah kadar perubahan H tu kedalaman air. Cukuplah. H adalah kedalaman air. So kadar perubahan kedalaman air adalah menyusut adalah 0.8149. Menyusutlah sebab dia ke bawah kan. Air tu makin berkurangan. Faham tak setakat ni? Faham ke tak faham? Faham kan? Itulah antara kaedah untuk jawab soalan melibatkan penyelesaian masalah.